Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Belanjari. Pasal ketiga, bab orang yang diwajibkan mengerjakan solat. Pada menyatakan orang yang wajib di atasnya sembahyang dia. Tidak wajib mengerjakan solat melainkan bagi orang yang beragama Islam yang baligh. Jadi orang Islam baligh baru dia wajib. Lepas tu berakal, baik lelaki maupun perempuan. Ataupun khunsa dia. Banci khunsa dia. Jadi dia kena wajib juga semaya, tak kira dia pun khunsa ke. Lelaki ke perempuan, selagi berakal, selagi dia baligh dan Islam dia. Lagi keadaan dirinya suci dari haid dan nifas. Maka tidak diwajibkan solat bagi orang yang kafir asli. Jadi orang kafir asli dari segi tuntutan pada dirinya di dunia ini, dia tak wajib lagi. Selagi dia tak masuk Islam, dia tak wajib lah. Kerana solatnya tidak sah juga kalau semaya pun dah. Orang yang kafir zimmi tidak dituntut melaksanakan syariat Islam di dunia ini. Jadi kafir zimmi walaupun dia dalam kerajaan Islam, dia tidak tuntut melaksanakan Islam, bayar zakat kau gapo kau dah semaya beg kau gapo tak wajib. Tapi dia peraturan undang-undang dia wajib dah. Wajib itulah maksudnya kita kena ambil tindakan dah. Ya tahun dari negara lah. Asal-asalnya orang Islam je haram menaruk, haram judi dah. Tapi kalau dia timbul kemudaratan, jadi kerajaan berhak melarang bahkan kafir pun duk, kafir zimmi pun atas dasar kemaslahatan bersama dia berhak dilagai kerajaan dah. Asalnya menarik tak boleh lagi, tapi kalau siapa ko accident tepuh orang mabuk semua, boleh siapa kerajaan jika tidak jadi timbul masalah, timbul mudarat, ketidak baik, ketidakstabilan negara ke apa, kita boleh. Bahkan pemerintah boleh melarang dah. Bahkan mereka dulu pernah sama-sama dengan dia, tak ada Islam pun di Amerika dulu masa dulu dah. Tahu berapa leher dulu. 40 dan 50. Jadi dia cuba haramkan arak tapi tidak berjaya kerana dia telah membarah dalam dunia orang putih. Gitulah dengan mereka dah. Jadi lalu timbul undang-undang kita buat, kita bersama orang kafir zimmi buat undang-undang dah. Undang-undang jalan raya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengelakkan bahaya dah. Tiba kita raya dia kita untuk lebar kita kata kita langgar hukum dunia dah, bukan hukum agama dah. Tak boleh lah macam gitu dah. Apabila jadi hukum-hukum negara bersama, maka tak wajib dah. Kita tak boleh kata alasan ni bukan hukum Tuhan dah. Memang ia beza lah dari segi hukum tu dah, tapi tetap wajib juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan bersama untuk kebaikan bersama dah. Orang yang kafir zimmi tidak dituntut melaksanakan syariat Islam di dunia ini, tetapi orang kafir yang lainnya dituntut masuk Islam. Tapi dia kena masuk Islam lah. Dah. Itu yang pentingnya nak. Atau membayar jizyah. Jizyah ni sebenarnya dia kena bayar ni sebab kita Islam kena bayar zakat. Orang kafir ni tak kena bayar zakat, kena bayar lah jizyah lebih kurang dah. Dan dia atas pertimbangan untuk kebaikan bersama. Jangan dia tak ada tanggungjawab pula negara orang Islam dah. Gitulah keadaan dia dah. Jangan fikir payah dah. Namun bagi orang kafir asli wajib solat dengan adanya siksaan di akhirat nanti dah. Ni perbahasan akhirat dah. Kerana meninggalkan solat dunia dah. Kalau tak semayang dipah ke mati kita tak semayang, tak masuk Islam, maka dia tanggungjawab juga dia kena semayang dah. Dia katalah dah, pendapat ulama lah, ada perbahasan lagi dah. Demikian juga berlaku dalam meninggalkan zakat, puasa dan ibadah lainnya dan segala aspek ajaran syariat Islam, kerana semua ini dapat dilaksanakannya dengan masuk Islam. Jadi dia ni orang kafir dah, dia mati dari kafir kan, dia tetap bertanggungjawab dah. Dia tak semaya, tak bayar zakat ke apa tu, tak puasa ke apa. Dia seolah tetap bertanggungjawab juga dah. Saya esok kena tanya juga dah. Allah Alam ni ada perbahasan, namun secara umumnya dah.
Dia kata gitulah. Tidak diwajibkan mengerjakan solat bagi anak-anak orang gila, orang dalam keadaan pengsan. Peter ke pengsan kau dah. Orang dalam keadaan mabuk. Kerana mereka bukan termasuk orang-orang yang mukallaf. Jadi orang-orang yang tak khabar ni, hilang akal ni, nak gila kau, kanak-kanak kau, pesel kau, mabuk bukan pisah lah dah. Mabuk dia tak sengaja makan tu, tak niat pun nak makan, siapa mabuk tiba-tiba makan salah, makan tu dia mabuk. Ataupun orang dan mereka ni bukan mukallaf lah. Jadi dia tidak wajib semaya dah. Masa dia gila, masa hilang akal dah, masa tu, masa yang budak-budak, dia tidak wajib qada, tak wajib dah. Dan juga tidak wajibkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, kerana solat dari kedua orang tadi tidak sah. Dan kerana keduanya diperintahkan meninggalkan solat. Memang Allah suruh tinggal semaya bagi orang haid dan nifas ni. Kalau seorang kafir asli berislam, tidak wajib dan tidak pula sunat mengqada solat tertinggal di masa kekafirannya. Orang kafir yang asli tiba-tiba yang masuk Islam lepas tu dah. Wajib atasnya, tak wajib atasnya dan tidak sunat untuk qada semaya luput dah. Masa dia kafir dulu dah. Bahkan haram dan tidak sah mengqadanya. Bahkan haram tak sah lagi dah. Bid'ah lah dah. Semua ini untuk permudahkan bagi orang yang ingin masuk Islam. Gitulah. Dan untuk memudahkan, untuk menggemarkan baginya pada Islam. Dia imikir nak semaya banyak dah. Begitu juga kita baca sebelum ni orang baru bertaubat. Dia sok baru masuk Islam dah. Orangnya tak semaya 10 tahun 20 tahun ni tak. Baru masuk Islam lah, kalau kita nak suruh semaya 10 tahun, kira berapa ribu rakaat dah. Jadi mustahil lah mana pun dah. Jadi kita kira zaman itu kena padam, kira macam kafir, zaman kafir lah, walaupun dia kata Islam dah satu pun dah. Kerana tidak mampu nak qada dah. Dan menambah cinta terhadap Islam, nak suruh dia ni cinta pada Islam, tak takut Islam, kita tidak kata wajib. Bahkan sebenarnya kita benda yang menakutkan dia ni tak usah nak cerita lagi lah. Takut je takut dah. Nak sunat dah, setengah orang takut sunat dah. Maka tak usah cerita lagi dah. Benda-benda yang payah dia tak dengan cerita lagi dah. Ada tempat-tempat tu dia ni mazhab, bukan mazhab, dia orang asli dia. Makan bewok, makan gapo dah. Tiba kita masuk Islam nak cerita jangan makan bewok, nyetok dia dah. Gitu ni kat dah. Sedangkan mazhab Maliki kata boleh makan bewok ke, makan ular ke boleh. Jadi kita tunggu waktu dulu. Siapa ke dia ni kemah molek ataupun tidak timbul fitnah, baru kita cerita dah. Kerana firman Allah Ta'ala, Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Surah Al-Anfal ayat 38. Jadi ayat Quran ni sebutnya orang kafir dia ampunkan dosa yang telah lalu dan dia tak perlu qada-qada semaya ke apa ni nak. Dan juga kalau seandainya mereka masih tuntut untuk mengqada semua ibadah yang tertinggal di masa kekafirannya, nescaya menjadi penghalang baginya masuk Islam kerana banyaknya yang wajib dikerjakannya. Jadi dia payah nak masuk Islam ni. Orang berat kata semaya beribu rakaat ni. Begitu juga orang nak taubat di masa muda dia tak semaya 10 tahun ke berapa tahun ni tak. Tiba-tiba kata-kata qada belaka dia. Allah sekali pun terasa untuk taubat-taubat nak. Tak usah lah kita dah. Kita kena mudah ni. Cuma hak qada ni sehari 2 hari 3 hari ke semaya ke dah. Seminggu kalau boleh nak qada-qada dah. Lebih tahu-tahu nak qada. Tidak realiti dah berada di alam maya kita kata dah. Terutama kalau sudah lanjut usianya. Kita juga orang nak taubat orang tua dah. Nak pergi masjid, tiba kita tak suruh semaya je, beribu-ribu rakaat sampai muda dia. Pakat tak buat dah. Jangan buat benda ni mustahil dah. Begitu juga orang masuk Islam nak mustahil dia nak semaya masa zaman dia tidak Islam dah. Dan apabila seorang kafir asli berislam, beri pahala dari perbuatan baiknya yang diperbuatnya di masa yang kafir. Jadi
Masa dia kafir dulu dia buat benda baik, orang kafir ni dia boleh pahala dah. Dia masuk Islam. Tapi syaratnya masuk Islam dulu lah. Tak boleh kata tak masuk Islam. Lepas tu nak masuk syurga. Kau nak boleh pahala tu boleh lah dia. Masuk Islam ni macam supaya nak koci dia. Islam ni supaya nak koci. Tak ada nak koci macam mana nak masuk syurga. Nak boleh pahala dah. Dan yang tidak memerlukan niat seperti memerdekakan budak. Jadi pahala-pahala benda baik yang buat tu benda yang tidak memerlukan niat khusus, niat ta'yin ibadah khusus. Kalau niat ibadah umum tak perlu niat lah, maksudnya benda tu dia tahu benda baik, dia tak diberi pahala dah. Dia memberi sedekah dan sebagainya, kebaikan dia buat masa kafir dulu, tiba-tiba dia masuk Islam, dia boleh pahala lagi dah. Sedekah tu lebih khusus dah. Demikianlah yang diterangkan dalam kitab Nihayah yang dinukil oleh penulis kitab Majmu' ni. Jadi Nihayah Tul Muhtaj karangan Syekh Ramli, dia kutip daripada Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi. Benda ginilah. Adapun kafir bukan asli, yakni orang murtad. Orang murtad daripada Islam. Bila berislam kembali maka wajib mengqada solat yang ditinggalkannya di masa murtadnya. Dia kena qada semaya dia masa murtadnya. Termasuk di masa gilanya. Pada masa murtadnya. Kalau dia gila, masa murtad dia gila, dia kena qada juga masa tu dah. Kerana semua itu masih diwajibkan kepadanya. Dia kata wajib. Masuk gila ke dalam yang murtad, pada gila. Masuk gila tu dia kena qada juga dah. Tu cerita je. Tapi gitulah kita kata dah. Kalau tahu-tahu je murtad nak qada semula tu mustahil juga. Kira baru masuk sini mula lah. Jadi benda tu tengok kadang lah. Biar realistik. Berbeza dengan masa haid dan nifas. Di masa murtad. Masa haid nifas ni masa murtad. Dia tak wajib dah. Atas perempuan yang murtad ni tak wajib qada. Kerana itu perempuan yang murtadnya haid atau yang dalam keadaan nifasnya tidak wajib mengqada solat ni di masa haid dan nifasnya. Jadi tak wajib lah masa tu dia tak wajib pun semaya kalau dia Islam pun dah sekalipun ya. Perbezaannya bahawa haid dan nifas diperintahkan meninggalkan solat kerananya. Kerana itu yang berbayar hanya yang diperintahkan saja. Diperintahkan saja ni mungkin dalam keadaan kotor. Haid dan nifas lah dah. Sedangkan orang gila tidak diperintahkan meninggalkan solat di masa gilanya. Orang gila ni dimaafkan tapi dia tidak diperintahkan tak semaya dah. Masa gila dia wajib qada bagi orang yang murtad lah. Orang kita murtad kalau dia gila tak wajib pula qada. Ni pendapat mazhab kita lah, mazhab lain tak ni. Kerana itu dikatakan bahawa ia telah melaksanakan yang diperintahkan. Gitulah dikata dah. Tapi boleh lah. Masa gila dah. Masa gila. Masa Islam apa? Gila ni tak wajib semaya. Masa kafir kalau kira tak wajib lah. Tapi mungkinlah mazhab kita ni ada kaitan dengan denda dan apa dah hukumnya. Wallahualam. Tidak diwajibkan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Bila balik ia mengqada semaya yang luput akan dia dalam masa kanak-kanak. Masa dia kecil dulu, dia tinggal semaya. Bila balik tak wajib qada. Kerana tidaklah ditaklif, kerana belum diwajibkan kepadanya, namun sunat saja mengqadanya. Tapi sunat juga dia kata qada masa dia sebelum balik dah. Apabila seorang anak telah mencapai usia 7 tahun. Umur 7 tahun. Maka pada ketika itu dirinya dianggap memayis. Iaitu ia dapat makan sendiri, minum dan beristinjak sendiri. Ia boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri. Maka wajib atas walinya, iaitu bapaknya atau datuknya atau orang diwasiatkan oleh bapak atau datuk atau pengasuh. Bapak tu atau pengasuh atau orang terima wasiat diwasiatkan dah atau pengasuh yang tunjukkan oleh hakim seperti bapa angkat tu pengasuh dah. Ataupun bapa angkat ataupun tuan dari budak sahaya dah. Tuan daripada hamba sahaya. Dan orang yang menerima titipan atau pinjam dah.
Muadda' atau musta'ir Orang terima titipan atau pinjam Lepas tu ataupun ke imam kepala negara dan semua orang Islam bagi anak-anak yang tidak mempunyai wali. Orang Islam dia tak ada orang cara dia pun pemerintah yang cara bertanggungjawab juga. Dia mengajarnya sesuatu yang wajib diketahui dari pokok-pokok ajaran Islam. Jadi pemerintah ni orang berwajib ni dia akan bertanggungjawab. Dia kena ajar semua budak tu semaya beg apalah benda fardu ain. Pekerjaan agama Islam yang daruri dia. Pokok-pokok ajaran Islam. Ia menjadi kewajipan bagi orang awam untuk mengetahuinya. Yang mesti dia tahu. Tak kira dia orang awam kena tahu dah. Fardu ain lah. Atau wajib diketahui oleh orang yang sudah berpengetahuan yang apabila diingkari menjadi kafir dah. Benda-benda hak yang ingkar jadi kafir. Maksud benda tu kan tahulah benda yang boleh menyebabkan kafir kalau ingkar. Di antara yang wajib dipelajari seperti yang terangkan di atas, Allah mengenal Allah. Dia wajib belajar tauhid. Kenal Allah. Ma'rifatullah. Dan semua Rasulullah dia kena kenal dah. Mengenal yang diwajibkan dan yang diharamkan. Kena tahu benda wajib, benda yang haram, kena tahu. Maka wajib atas mereka mempelajarinya. Dan wajib di atas yang lainnya mengajarkannya. Orang yang bertanggungjawab ni, orang jaga dia. Dia wajiblah ajar dah. Diajarkan kepada mereka bahawa Nabi dilahirkan di kota Mekah. Sejarah-sejarah hak muktamad lah dah. Wajib Nabi ni beranak di Mekah. Nama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib ni kena ajar dah. Nama ibunya Aminah kena ajar juga dah. Dan daripada Arab. Daripada keturunan Arab. Rupanya cantik. Yang paras, rupanya cantik dah. Quraisy lagi dah. Keturunan Quraisy. Bangsa Arab. Rupanya cantik, berbudi, perkata yang halus. Akhlak comel dah. Dan warna kulitnya putih. Jadi nak cerita belakang benda gitu dah. Jadi benda tu kena cerita supaya kenal Rasulnya. Jangan ni cerita masalah setengah ni tarekat tasawuf dah. Dia belajar benda ni, dia belajar Nabi comel ke apa. Tapi kes nak membenarkan mimpi dan yaqazah ni nak. Mimpi dia sikit lah, yaqazah tu dah. Mimpi boleh kata alam misal dah, alam contoh dah. Tu pun tak boleh juga kaedah sebenarnya kena Nabi sungguh lah. Mimpi muka orang lain tiba-tiba mengaku Nabi kena terima, wajib terima mengikut tasawuf ni. Berat juga. Berat sekali yaqazah ni nak. Berupa muka orang Melayu, muka negro, kita lagi ada. Ngaku Nabi Muhammad dah. Mengikut pokok tasawuf ni wajib percaya juga. Tak percaya tak boleh dosa lah hari kapi macam-macam pok dia dah. Kerana you nak membenar yaqazah ni tak berjumpa secara jaga dengan Nabi ni. Dan sekali sesak barat ni. Kita ngaji dah Nabi ni comel, putih bersih dah. Bukan kekek dah. Jadi tiba-tiba kita kata Nabi ni dengar tak comel dah, hak bucik dah setengah tu dah. Aku kekek lah. Itu legel lah dah. Muka Melayu lah dah. Muka Cina dah. Bukan muka Arab dah. Meja pun ngaku Nabi Muhammad. Dah. Tak boleh lah. Percaya dah. Pedoh ke apa kita ngaji sifat Nabi comel syama'il dah. Tiba-tiba kita ni tasawuf kuat ni. Nak membenarkan tarikat kita ajaran tok guru kita ni. Terima kena percaya juga. Sudah dah. Sudah. Kalau mau kau eget kau jauh sana. Dah ingat dah. Lepas tu ilmu peringkat tinggi dah. Walaupun pelik pun ilmu peringkat tinggi dah. Tak tipu kapu dah. Ni penyakit pokok ni tok guru tu. Tok ustaz tasawuf tarekat ni. Masalah sana. Nyanyi ke kapu dah. Lepas tu Allah Ta'ala ni Nabi dijadikan Allah akan dia pun suruh di Mekah ni. Jadi Rasulullah di Mekah di Mekah lah dibangkitkan jadi Rasul lah. Kerana itu ia dijadikan Nabi dan Rasulullah bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan manusia saja, sekali yang makhluk bahkan dah. Dia kata termasuklah jin ke apa dah. Dan wafat di kota Madinah.
Dikuburkan di kota Madinatul Munawwarah. Ni muktamad dah. Tak ada sepakat kubur Nabi ni kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kubur lain, kubur Nabi Adam ke Nabi Hud ke. Dah. Kalau kita perhati molek guna kaedah ilmu hadis memang nampak canggung pelik dah. Di Hadramaut ke gapo karut belaka dah. Hadramaut tu luah lah. Bukit berpasir lah, merah gapo tak serupa di Hadramaut hak dia kata kubur Nabi kan. Hak pelik ni kaki di atas bukit, kepala di bawah dia kata dah. Kononnya dah. Itu percayaan karut yang boleh jadi rosak akidah lah. Tak kena cara jadi khurafat, jadi benda-benda karut dah. Jadi hak tu je kita percaya kubur Nabi. Matlamat ajar ni so percaya. Kubur Nabi setakat ni hak ni je. Kubur Nabi lain tak so percaya. Ni mengaji hak ni tiba-tiba benda pelik lain, kita guru tu ustaz ajak percaya. Punah orang kampung dah. Dan kita. Dan wajib memerintahkan anak-anak yang berusia memayis. Kita cerita dah memayis ni paling lebih kurang ni 7 tahun dah. Reti cuma cuci, boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri, tak bukan kena suak ke apa dah. Berusia memayis untuk mengerjakan solat tunai dan solat qada. Kena ajar dia. Tinggal semayang kena ajar dia. Qada dia dah. Dia kata biarlah dah. Kena ajar dia dah. Walaupun tidak wajib dah, tak wajib, tapi kita nak ajar Yusuf biasa dah. Mengerjakan puasa pun kena ajar dah. Dan ibadah-ibadah lainnya pun kita kena ajar dah. Sampai yang sunat seperti gosok gigi pun sunat-sunat pun kita ajar belaka dah. Yang amalan-amalan zahir yang benda hak kita diketahui umum dalam agama ni kena ajar belaka anak cucu kita dah. Wajib mencegah mereka dari berbuat perbuatan yang diharamkan seperti zina. Jadi gawe tu gapo zina gapo kena sekat anak cucu kita ni. Zina dan liwat, homoseksual, mencuri, meminum arak dadah gapo ni lah. Dan mengumpat pun dah, mengadu domba belaka ke, mencaci, berdusta dan sebagainya, semua tu kena lagi anak cucu kita. Kecek lagi dah, jangan jadi teman dia lah. Lepas tu, dan apabila usia anak-anak yang memayis itu tadi telah mencapai 10 tahun. Yang asal memayis 7 tahun lah lebih kurang kita kata dah. Jadi bos apa umur dia 10 tahun. Wajib memukulnya kalau ia meninggalkan solat tunai atau qada. Tiba-tiba tak semaya juga. Kalau umur 10 tahun dah, maka kena godel lah kita kata dah. Kena pukul dia sebagai pengajaran. Dah. Ataupun meninggalkan puasa. Umur 10 tahun tinggal puasa. Boleh godel. Walaupun tak balik lagi. Ataupun meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syaratnya dah. Syarat maya ke, syarat puasa ke, ni tinggal dah. Jadi kita nak marah lah dah. Nak marah. Nombor 1 kena marah lah. Lepas tu godel, tak dengar lagi dah. Takut jadi teman. Dah. Semaya tak ambil semaya dah. Dah. Buat buah gitu, pergi semaya tak ambil semaya. Kita kena marah, kena godel. Atau meninggalkan ibadah lainnya yang pokok atau perbuatkan yang dah haram dah. Jadi jangan biarkan dia buat benda yang terang-terang salah dah. Haram dah. Lepas tu benda-benda yalah, meninggalkan ibadah lain yang utama-utama pokok. Benda-benda yang haram jelas dah. Jadi kita kena larang dia dah. Walaupun dia tak ada balik lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan solat apabila telah berusia 7 tahun. Abna'u sab'in ni 7 tahun kena suruh semaya ber. Dan pukullah apabila mereka meninggalkannya kalau telah berusia 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dah. Dan pisahkan mereka di tempat tidur. Wa farriqu bainahum fil madaji', kalau umur 10 tahun kena pisah dah anak jantan nak tidur dah. Pasal takut. Dekat-dekat nak balik dah, takut tak molek dah. Takut mari syahwat ada benda-benda tak molek tu, kena pisahkan anak lelaki anak perempuan apabila ia umur 10 tahun dah. Okey. Puasa dan ibadah lainnya dikiaskan dengan solat. Puasa ni sebenarnya tidak ada dalil khusus. Tapi kias dengan solat. Kias dengan solat.
Al-Zain berkata, hamba sahaya yang kecil dan memayis. Hamba sahaya apa dah? Kecil memayis ni maksudnya 7 tahun ke atas lah. Apabila belum diketahui tentang Islamnya, tidak diperintahkan untuk mengerjakan solat. Kerana diperkirakan bahawa masih dalam kekafiran lagi. Ni kalau kita ambil perai lah. Biasanya hamba sahaya ni ambil dalam seperai dah. Secara. Namun tidak dilarang ia mengerjakan solat kerana belum diyakini tentang kekafirannya. Tak lagi. Ni cerita ni semua ni zaman dulu hamba-hamba ni perai dah. Biasanya dia kafir dah. Ambil masa perai tu jadi hamba dah. Zaman dulu kita ada sistem penjara. Sistem penjara ni habis pita kajian dah. Tak ada pedah ke kajian dah. Nak ngaji tak boleh. Bisuah tak cukup nak tepera orang dalam jaga dah. Zaman dulu ni dia mudah. Jadi dia pergi hamba, jadi hamba tu keluarga yang jaga dah, kajian tak payah tangguh dah. Tak letih kajian yang jaga dah. Begitulah dah. Namun Syekh Ramli dalam kitab Nihayah berkata pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Pendapat yang kata tidak boleh lagi, tapi tidak perlu suruh hamba-hamba ni, terutama boleh perai ni untuk semaya dah. Maka hak tak jelas Islam dia lah dah. Dia masuk kena perai ke apalah. Lepas tu Syekh Ibn Hajar Islam kitabnya bernama Tuhfah, menerangkan bahawa yang lebih baik sunat menyuruhnya mengerjakan solat agar hatinya terbiasa sebelum mencapai usia balik. Tapi Syekh Ramli ni dia berbeza sikit. Dia kata wajib pun tak jelas lagi, kata sunat lah supaya dia ni besok semaya sebelum balik dah. Dan diperkirakan kekafirannya hanya mencegah hukum wajib saja, tapi tidak mencegah yang sunat. Jadi dia ni kalau dia kafir lagi pun tidaklah masalah besar lah. Biar besok semaya dah. Macam ada orang tak masuk Islam, dia tak masuk Islam lagi. Tapi nak biasa-biasa jumpa ke apa ke tak. Dulu dia pergi ikut orang semaya. Kadang-kadang dia terang pakai kain sagu, dia tengok kita semaya dah. Lepas tu dia nak terang puasa. Lepas nak terang semaya. Masuk Islam rasa lagi ni. Tapi biarlah nak suruh dia biasa-biasa. Lepas ni masuk Islam tu dia tak berasa berat ni. Kadang-kadang dia nak rasa lah setengah mana sedap semaya kena. Gitu lah. Jadi tidaklah cegah hukum wajib, tapi tidaklah cegah hukum sunat dia. Masa sunat lah dia. Tidaklah kita suruh dia dari kafir jadi apa lawan benda wajib, tidak, tapi juga itulah sunat saja dah. Okey, wali anak belum tapi wali anak ni sebenarnya tidak wajib lagi suruh atau pukul kecuali apabila anak telah mencapai usia baligh dan rasyid. Jadi perbahasa lah. Setara mana ni wajib ke tidak suruh anak kecil ni. Wajib, mula sebut wajib dah. Umur 7 tahun wajib suruh semaya dah, bukan sunat-sunat ni. Gini ni. Wali anak belum lagi terlepas dari kewajipan menyuruh dan memukul kecuali apabila anak itu telah mencapai usia baligh dan rasyid, boleh berdiri sendirilah, cerdik dah. Dan mengenai upah, jadi dia ni asal mengajar ni wajib ni sebelum dia balik benar. Boleh balik tiba-tiba tak mak pak ni tak, kalau anak dia lepas sampai balik tak semaya, mak pak tak ajar, lepas dia balik baru nak ajar, dosa lah, mak pak dosa lah. Selagi tak semaya, dosa mak pak dia kerana lalai mendidiknya sebelum dia balik dia. Tapi kita didik dia, godek ke nasihat ke apa, siapa lah balik umur siapa ke 15 tahun ke apa dah. 10 tahun tu godek tak semaya, tapi tak ira juga budak dah. 15 tahun tak semaya juga dah. Dia tak wajib, tak dosa mak pak dia pasal didik dia lah, gitulah. Maksud kita lah cuba didik dia lah. Dan mengenai upah untuk mengajar yang tersebut di atas. Jadi wajib. Kalau dia tak boleh nak mengajar sendiri mak pak dia kena upah orang lah, mengajar Quran, mengajar semaya band dah. Dan segala budi pekerti yang terpuji adalah diambil dari harta anak itu sendiri kalau anak itu punya harta terpisah. Kalau anak tu anak yatim yang ada harta kaya kan,
boleh ambil harta daripada harta anak yatim tu untuk bayar lah. Kalau salah kau kewajipan nak, kalau tak ada orang nak mengajar, gitulah. Dan kalau tidak ada, maka ayahnya dan seterusnya kepada keturunannya ke atas. Jadi kalau tak ada, pok dia dah kena tanggung. Kata pok yang mati tak ada nak anak yatim, kena tok dia kau, gitulah. Dan sedang itu harta ibunya dan keturunannya ke atas. Kalau tak ada dah sebelah bapak ni nak cara ke anak ni nak dulu je, gitulah. Dia memang pok alik pok kuat dah. Dia cara ke anak-anak ni tanggungjawab nafkah ke apa ni. Pok, tak ada pok tu, lepas tu pok darah dah. Gitulah kaedah. Oleh sebab tu saka ni ada kait adik-beradik pun dah. Sebabnya untuk pera anak yatim juga adalah pok saudara dah. Tu kaedah tu dah. Hukum saka tu ada sebab gitulah. Masalah kita lah ni, kisah moden ni tak cara mana keluarga. Masalah lain lah. Asal dia kuat gitu dah. Bukan alik mak dah. Bukan tok alik mak ke apa dah. Tapi kalau salah kau tak ada juga, tak ada cara, dia kena bagilah alik mak. Lepas tu alik keturunan tok nenek alik mak pula dah. Jadi masukkan dengan wajib upah dari hartanya seperti zakatnya. Kalau budak tu, kalau ada harta saka dia, ada banyak. Budak ni boleh pitih. Atau dihibah oleh ayah dia, tiba-tiba mati ayah dia, habis juta masuk akaun budak ni. Budak ni kena bayarlah zakatnya dah. Dia tak reti bayar zakat, wali dia lah, orang dia wasiat, yatim wasiat jaga dia, pot darah dia, ketuk dia tu, kena tolong bayar zakat lah. Pasal dia tetap wajib bayar zakat kerana dia kaya dah. Nafkah yang dibelanjakan untuk dirinya kena boleh ambil daripada harta yang tinggal kata lah. Dah. Lepas tu gantian barang yang dirosaknya, iaitu tetap pada tanggungjawabnya. Kalau ada benda yang perosak barang orang lain, jadi dia boleh ambil harta saka dia tu, harta dia di bank dia boleh ambil. Wali anak wajib mengeluarkan semua itu sampai anak itu mencapai usia balik, sekalipun sampai habis hartanya. Kalau dia ni sampai nak pendidikan ke apa, sampai habis harta dia, dah. Jadi bayar zakat kau sampai habis harta kau, ganti barang kau, gapo nafkah kau, gapo. Dia boleh ambil lah sekadar nafkah dia, jangan ambil lebih. Tak boleh makan harta anak yatim pula dah. Jadi boleh sampai habis harta budak tu dah. Setakat tu sajalah. Nak tambah lagi takut panjang dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.